Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pun dapat bertemu sekali lagi di dalam kelas Bahasa Melayu bersama Ustaz Rahman untuk hari yang terakhir sebelum kita bercuti sekolah kan. Bukan hari terakhir. Depan ni dah tak ada kelas langsung. Hari terakhir sebab minggu depan dah cuti sekolah kan. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama di dalam kelas Bahasa Melayu kan. Di kelas online dapat pergi sekolah lagi. Okey, sebelum kita memerlukan kelas kita, mari kita sama-sama menadah tangan, membacakan doa sebelum belajar. Semua boleh on mikrofon kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahman waj'alni minal muslimin innahu Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aytu ahada asyara ra'aituhu fi sajid. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan belajar. Semalam kita dah belajar tentang apa? Tanya. Semalam kita dah belajar kata tanya kan. Okey, siapa ingat lagi kata tanya yang ada 8 tu apa dia? Apa? Siapa lagi? Bagaimana lagi? Mengapa lagi? Apa dah? Bila? Manakah? Kan? Mana kan? Mana tu boleh jadi manakah? Di mana? Siapa? Okey, untuk hari ini kita akan belajar unit baru iaitu unit 11, kesenian dihargai. Mendengar dan bertutur, muka surat 69, buku teks jilid 1. Unitnya Rumah Kutai. Rumah Kutai ni apa dia? Rumah Kutai ni ialah rumah tradisional Melayu di Perak kan. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Kat 3 tempat tu, daerah tu banyak rumah macam ni. Rumah Kutai. Rumah tradisional masyarakat Melayu di Perak. Dan untuk hari ini kita nak cari mengenal pasti maklumat yang tersurat dan tersirat dengan ada yang kreatif dan kritis. Saya akan tayangkan video. Ustaz, buku surat berapa? Buku surat berapa kawan-kawan? 16. Buku surat 69. Okey, kejap Ustaz buka video berkaitan topik kita hari ini. Nampak
Pelajaran kali ini berpandukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 69 yang bertajuk Uniknya Rumah Kutai. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut, kita kenali dulu maksud isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat bermaksud sesuatu perkara yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Isi tersurat diperoleh daripada petikan atau bahan rangsangan atau dikenali sebagai isi utama. Isi-isi yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan atau bahan rangsangan atau gambar. Isi tersirat pula bermaksud isi yang tidak terdapat dalam petikan atau bahan rangsangan. Kesan atau huraian daripada isi tersurat haruslah bersifat positif. Untuk contoh ini, cikgu akan memberikan contoh jawapan negatif dan jawapan positif. Jawapan yang bersifat negatif dinyatakan seperti ini. Pihak polis harus menembak Mat Rempit yang melanggar undang-undang. Sepatutnya dinyatakan seperti ini. Pihak polis harus mengadakan sekatan jalan raya untuk menahan Mat Rempit, iaitu jawapan yang bersifat positif. Baiklah murid-murid, sekarang kita rujuk buku teks pada muka surat 69. Halaman ini menceritakan tentang uniknya rumah kutai. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Kilang Perak. Rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Ayat dalam kotak berwarna ungu ini yang cikgu baru bacakan merupakan isi tersurat pada bahan rangsangan atau gambar. Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih lanjut. Terdapat dialog antara Yahya dan rakan-rakannya. Mereka bercakap tentang keunikan pembinaan rumah kutai tersebut. Kawan-kawan, ini rumah apa? Ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan Okey, kita berhenti dulu kat sampai situ untuk jawab yang tempat kosong tu. Okey, kat situ ada tempat kosong kan. Agak-agak apa jawapan dia? Siapa boleh jawab? Agak-agak apa jawapan dia? Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan apa? Agak-agak apa jawapan dia? Akan nyaman. Kan? Sebab dia pakai daun rumbia. Tak kena tulis ke? Tulis jawapan tu. Kalau awak ada jawapan lain pun yang sesuai boleh tulis juga. Tapi kalau tak itu seterusnya kita sambung tengok video tu lagi. nyaman. Ambil balik semua. Ya. apa? Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi apa? Okey, seterusnya itu. Dia cakap, pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi kerana Apa? kerana apa? Boleh bagi jawapan tak? Sebab dia cakap apa? Tengok tu, apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi kerana selalu rumah yang bertiang tinggi ni dia buat sebab apa? Sebab nanti bila banjir, air dia tak naik. Kan. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi
kerana ataupun supaya selamat jika berlaku banjir. Ataupun pada pendapat saya rumah bertiang tinggi untuk mengelakkan banjir masuk dalam rumah dia kan. Okey. Boleh tulis jawapan mana-mana. Yang penting jawapan awak tu ada memberitahu rumah tu bertiang tinggi kerana tak nak bagi air banjir masuk rumah, boleh juga. Supaya awak buat apa supaya selamat daripada banjir, boleh juga. Untuk mengelakkan banjir, betul juga. Okey, apa tu? Siapa yang nak ni? Saya. Kenapa? Ayat ni sedih. Pada pendapat saya, rumah ini bertiang tinggi kerana selamat daripada banjir. Boleh. Kerana selamat daripada banjir. Jawapan Adilia pun betul. Kan? Dia buat rumah tu bertiang tinggi kerana selamat daripada banjir. Okay. Kalau yang tadi bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia, oleh itu suasana di dalam rumah akan nyaman pun betul, akan sejuk pun betul. Okey. Ustaz. Okey, seterusnya kita tengok isi tersirat dalam dialog. Apa dia isi tersirat daripada dalam dialog ni? Kita sama tengok video dia. Ini pertama, ayat yang berbunyi, pada pendapat saya rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Ayat kedua pula ialah, oleh itu suasana di dalam rumah akan lebih sejuk. Dan ayat ketiganya ialah, pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi supaya selamat jika berlaku banjir. Ketiga-tiga ayat ini merupakan isi tersirat, iaitu isi yang tiada dinyatakan atau dipaparkan dalam bahan rangsangan atau gambar. Hal ini bermaksud murid-murid perlu berfikir secara kreatif dan kritis untuk mencari jawapannya. Okey, itu contoh ayat tersirat. Ayat tersirat tu yang tidak terdapat di dalam bahan rangsangan. Bahan rangsangan tu yang mana? Bahan rangsangan yang dekat ni, dalam kotak ni. Kan? Yang ni idea tersurat dia dah beritahu siap-siap. Rumah kutai diperbuat daripada kayu. Dindingnya daripada anyaman buluh. Bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Rumah ini bertiang tinggi. Ini adalah idea tersurat sebab dia dah bagi tahu siap-siap kan. Siap dengan info, rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Ini idea tersurat. Yang idea tersirat ni dia tak ada bagi tahu, tapi kita yang pendapat kita ataupun pengetahuan kita kan. Contohnya yang macam tadi, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia, oleh itu suasana di dalam rumah akan sejuk ataupun akan lebih nyaman atau akan lebih tenang ke kan. Itu pengetahuan awak, idea tersirat dia. Seterusnya, pada pendapat saya rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperolehi di Perak. Ini pun sama idea tersirat sebab pendapat dia kan, pendapat saya, pendapat kawan awak. Seterusnya, pendapat Yahya ni. Pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi kerana selamat daripada banjir. Untuk mengelakkan daripada banjir supaya tidak banjir. Itu pun idea tersirat sebab pendapat awak kan. Okey. Untuk hari ni kita dah sedikit sebanyak mengenali rumah tradisional
masyarakat Melayu di Perak, kita dapat mengenali mengenal pasti ataupun kita dapat belajar tentang idea tersurat, idea tersirat kan. Idea tersurat tu apa dia? Idea tersirat ni apa dia kan? Idea tersurat ni yang kita nampak, yang dia dah sediakan dah kan. Bersama gambar tu dia dah sediakan maklumat. Rumah Kutai ni apa dia? Diperbuat daripada apa? Terletak di mana? Itu idea tersurat dia. Idea tersirat ni yang tidak dinyatakan di dalam petikan tu. Tiada maklumat yang diberikan kan. Kita yang kena fikir. Kita yang kena beri pendapat kita berdasarkan pengetahuan kita. Macam tadi Adilia kan bagi jawapan. Kerana mengelakkan banjir. Itu idea tersirat datang daripada awak lah. Kalau idea tersurat ni selalunya yang sudah ada di dalam petikan tu. Okey? Boleh semua? Boleh. Ya. Boleh. 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 Okey, ni ada untuk mengukuhkan lagi awak punya pemahaman awak. Kita sambung tengok video ni lagi sebelum Ustaz bagi quizzes. Mengukuhkan pemahaman murid tentang isi tersurat dan tersirat, cikgu akan memberikan contoh yang lain. Gambar atau bahan ini menunjukkan tentang usaha-usaha mengekalkan permainan tradisional. Terdapat 3 isi tersurat atau isi utamanya, iaitu yang pertama, pihak sekolah mewujudkan aktiviti ko-kurikulum yang berunsurkan permainan tradisional. Kedua, pihak Kementerian Kesenian Budaya dan Warisan dan swasta bergabung bahu untuk menganjurkan pesta atau karnival permainan tradisional. Dan ketiga, kerajaan menaik taraf prasarana permainan tradisional. Mari kita lihat apakah isi tersirat, kesan atau huraian daripada isi tersurat tersebut. Jawapannya ialah ingat murid, isi tersurat merupakan isi yang dipaparkan dalam petikan atau bahan rangsangan, manakala isi tersirat pula merupakan isi yang tiada dalam petikan. Baiklah murid-murid, kita sudah belajar tentang isi tersurat dan isi tersirat. Seterusnya, cikgu akan memberikan tugasan berkaitan pembelajaran kita hari ini. Okey, itu adalah tentang idea tersurat dan idea tersirat yang kita dah belajar sedikit sebanyak pada hari ini. Selain kita belajar tentang rumah tradisional masyarakat Melayu di Perak, iaitu rumah Kutai. Rumah Kutai diperbuat daripada apa? Berbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Berbuat daripada kayu dan dinding anyaman oleh buluh. Kemudian atap dia diperbuat daripada daun biar. rumbia. Tiangnya, rumah ni bertiang Tinggi. bertiang tinggi. Rumah ni masyarakat Melayu Perak dekat mana? Daerah mana yang banyak rumah ni? Kuala Kasar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Tengah dan Hilir Perak. Okey, seterusnya saya akan bagi quizzes. Awak boleh jawab di dalam kelas ni. Okey, masukkan nama. Masukkan Rumah nama Kutai macam terletak di Ustaz masuk. negara Ustaz Perak. Rahman. Okey, start. Keseluruhan rumah Kutai di Okey, start game. nombor 3. Awak jawablah, rumah Kutai ni rumah tradisional apa? Rumah Kutai adalah rumah Melayu. Betul. Nombor 1. Okey, seterusnya awak jawablah. Ada 12 soalan. Awak boleh jawab. 12. Kita nombor 2. Okey. Berapa orangkah yang bercakap dalam dialog tersebut semua? Okey, sebelum kelas kita berakhir, kita
akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Sama-sama kita menadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada yang dah hadir kelas pada hari ini. Dan selamat bercuti kepada awak semua. Nanti kita jumpa lagi selepas cuti sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye.